Tuan-tuan, dalam hidup kita ini apabila kita berjalan, kita pergi ke Alostar, kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke mana sahaja, maka kita akan siapkan dengan bekal. Apa bekal kita? Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita akan siapkan bekal kita dengan pakaian. Kita siapkan bekal kita dengan makanan. Ataupun kita siapkan bekal kita dengan wang ataupun duit. Bagaimanakah perjalanan kita? Yang mana perjalanan itu kita tak akan kembali semula ke dunia ini. Perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang kita akan rentas ini, rentasnya ialah perjalanan untuk bertemu dengan Allah, pencipta kita selama ini. Tuan-tuan, dalam konsep takwa, Sayyidina Ali telah menyebut ada 4 konsep. Tetapi konsep yang keempat disebut al-isti'dad yaumar rahil. Orang yang bertakwa itu di antaranya ialah berbekal pada hari dia berjalan ataupun pada hari dia berihlah. Tuan-tuan, konsep seorang yang bertakwa kepada Allah ialah berbekal, di mana berbekal untuk persiapan untuk menuju di hari mahsyar, hari yang sangat dahsyat. Sebab itulah seorang ulama hebat namanya Wahab bin Munabih menukilkan, diambil daripada kitab Taurat. Apa kata Wahab bin Munabih? Dia kata, man tazawwada fi dunya, barang siapa yang berbekal masa hidup di dunia, sara yaumal qiyamati habiballah, sesungguhnya di hari kiamat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tuan-tuan, kita di dunia ini adalah tempat berbekal, tempat persediaan kita untuk menuju akhirat. Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, buat amal saleh banyak-banyak. Menunjukkan Allah suruh kita berbekal dengan amal saleh. Tapi ada di kalangan kita yang duduk di daerah, di kawasan masjid ini masih lagi belum menunaikan sembahyang. Ada di kalangan kita yang duduk di sekitar khariah masjid ini masih lagi tuan-tuan sembahyangnya kadang-kadang rajin buat, kadang-kadang malas. Ada di kalangan kita yang duduk di khariah ini datang masjid hanyalah pada hari Jumaat semata-mata. Sedangkan Nabi SAW dan Allah menyebut, berfirman dalam Quran supaya kita berbekal. Tetapi ada di kalangan kita mengambil indah tak indah untuk bekal yang dia akan bawa di hari mahsyar nanti. Tuan-tuan kena ingat, apabila kita mati, kita akan masuk di alam barzah yang disebut barzah. Apa maksud barzah? Barzah adalah pemisah di antara dunia dan akhirat. Apa yang kita buat masa hidup kita di dunia, kita sembahyang, kita puasa, kita berzakat, kita bersedekah, kita menyantun orang-orang yang telah meninggal ibu dan ayahnya, ya ini anak yatim, maka inilah bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, renung balik, apa bekal kita masa kita hidup dunia? Ada di kalangan kita sembahyang alhamdulillah tak tinggal, ada tak kita tambah dengan sunat? Ada di kalangan kita Quran tuan-tuan dah tinggal hampir 10 tahun tak pernah baca. Ada di kalangan kita yang baca Quran ketika mana datang Ramadan. Sedangkan Nabi dan Allah suruh kita berbekal. Bekal apa? Dengan amal soleh. Kalau ada di kalangan kita yang sembahyang alhamdulillah tak tinggal, apa salahnya tambahlah dengan qabliyah ba'diyah sunat. Ada di kalangan kita ada duit, tak sanggup untuk bersedekah, dan ada di kalangan kita ada duit tapi tak pernah pun pergi menunaikan umrah. Ada di kalangan kita duit di simpanan hampir berpuluh ribu, tetapi tidak sanggup tuan-tuan untuk menziarahi Nabi SAW. Sedangkan Nabi bersabda, sesiapa yang menziarah aku ketika aku mati, seperti mana dia menziarah aku ketika aku hidup. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, berbekallah. Kalau tuan-tuan ada duit, pergi tunaikan umrah dulu tuan-tuan. Kalau mampu tuan-tuan, pergi menunaikan haji. Sebab apa tuan-tuan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah, Allah ampun dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan kecuali syurga. Sebab itu berbekallah tuan-tuan. Siapa yang ada duit, sedekahlah. Siapa yang mampu pergi umrah, siapa yang mampu lagi tuan-tuan, keluarkan zakat. Sebab apa? Inilah bekalan kita untuk akhirat. Ada di kalangan kita tuan-tuan buat tak kisah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia berangan-angan masih muda. Ada yang berangan-angan tuan-tuan umurnya panjang. Ada yang berangan-angan bahawa dunia ini milik dia. Sedangkan dia tak tahu tuan-tuan, sampai masa Allah ambil, tak kira sama ada dia muda,
sama ada dia hidup senang, sama ada rumahnya besar, Allah ambil nyawanya tanpa diberitahu. Sebab itu berbekal lah tuan-tuan. Ada di kalangan kita masih tangguh lagi nak buat sunat. Sebab apa tuan-tuan? Kerana diganggu dengan hawa nafsu dia. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut 5 gangguan. Di antaranya kita nak buat ibadat. Di antaranya pertama ialah hawa nafsu kita. Tuan-tuan tengok, kita dengar khutbah ini. Mendengar khutbah ini wajib. Tapi ada di kalangan tuan-tuan yang dengar khutbah lena. Bangun tuan-tuan. Mendengar khutbah ini wajib bagi tuan-tuan. Ada yang masih lena, bangun. Kerana apa tuan-tuan? Ini di antara pahala untuk kita dapat di akhirat. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal kita di akhirat. Kerana apa? Mendengar khutbah wajib bagi tuan-tuan. Tetapi ada di kalangan kita yang dengar khutbah masih lena dan tidur. Bangun tuan-tuan. Dengar khutbah ini memberi pengajaran kepada tuan-tuan. Kerana masanya hanya singkat 20 minit saja. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, berbekallah. Ada di kalangan kita masih lagi jauh untuk rumah Allah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan dalam berbekal ini kita kena paksa diri kita. Paksa tuan-tuan nak dengar khutbah, nak lena, buka mata dengar tuan-tuan. Ada yang sakit hati bengang, tetapi mendengar ini menjadi pengajaran kepada tuan-tuan. Kita paksa juga untuk dengar, buka mata. Sebab nak buat ibadat ni kalau tak paksa tuan-tuan, tak ada harapan kita nak buat ibadat. Kita nak buat sunat, kalau tak paksa tuan-tuan, takkan buat sunat. Kalau kita nak puasa sunat, kalau tak paksa diri kita, takkan buat untuk puasa sunat. Tetapi orang yang berbekal tuan-tuan, dia paksa diri dia untuk baca Quran, dia paksa diri dia untuk buat benda-benda sunat, dia paksa diri dia untuk bersedekah, dia paksa diri dia untuk dengar khutbah. Wa tazawwadu tuan-tuan, berbekallah. Sebab apa? Allah akan tunjuk jalan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah tuan-tuan kita berbekal. Yang tak buat sunat lagi tu, bangunlah bang, paksa bang. Jangan kita ikut hawa nafsu kita. Dia akan bisik, alah panjang lagi. Ataupun apa lagi rintangan dia. Manusia kawan kita. Kita baca khutbah, nampak lantang, dia cubit kawan dia. Dia kata, tengok ni khutbah apa, tak pernah dengar ni. Itu di antara halangan-halangan. Kawan kita kata apa? Alah, hang ni baru 36, panjang lagi. Ayah hang mati umur 80. Tak payah duk buat ibadat main masjid ni. Ini halangan kawan-kawan kita. Lagi apa? Dunia. Dunia kata apa? Allah, dunia ini sementara ada rebut lah. Mati esok habis. Kita tak balik dah. Sementara duk ada ni rebut. Tuan-tuan, ini halangan yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang terakhir apa? Syaitan. Syaitan akan bisik dalam hati tuan-tuan. Syaitan ni untuk kita buat ibadat, bukan dia bisik, dia kata apa? Tak payah buat. Dia akan bisik apa? Bagi angan panjang-panjang. Angan kita ni panjang. Tak payahlah buat ibadat lagi, nak puasa sunat apa. Hang ni umur panjang lagi. Ni syaitan akan bisik angan panjang. Ada di kalangan kita nak main masjid. Alah, main masjid apa? Esok tua pencen mai. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau masa muda tak pernah jejak rumah Allah, tuan-tuan yakinlah pencen pun tak akan main benar. Kalau hidup muda tak pernah mengaji tuan-tuan, masa pencen esok nak main mengaji, taubat tuan-tuan, dia main juga. Tapi duduk penjuru-penjuru masjid tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab gangguan syaitan, dia bagi kita angan panjang kita. Sebab tu tuan-tuan, berbekallah. Kalau rasa nak main masjid, paksa tuan-tuan, datang masjid. Sebab apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam nak buat ibadat ni kena paksa. Maka Allah akan tunjuk jalan dia, jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala.